Perak bersetuju menyediakan lokasi pembinaan sebuah universiti bertaraf antarabangsa di Proton City, Tanjung Malim seperti mana dicadangkan Zhejiang Geely Holding Group Co Limited, Geely. Menteri Besarnya Datuk Seri Sarani Mohamad berkata, perkara itu telah dibincangkan 2 minggu lepas semasa kunjungan pihak pengurusan kanan syarikat berkenaan ke negeri itu. Jelasnya cadangan tersebut susulan daripada pelaburan Geely sebanyak 32 bilion ringgit menerusi projek Lembah Teknologi Tinggi Automotif AHTV di daerah tersebut. Tapi dia berhasrat untuk membangunkan sebuah universiti Geely. Di negeri China, tiap-tiap pusat urusan dia ada satu universiti. Ya. Jadi di Perak dia nak buat satu universiti. Maknanya universiti itu nanti akan melahirkan bakat-bakat muda dalam bidang TVET dan juga teknologi otomotif. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan pembukaan sidang Dewan Belia Negeri Perak kali keempat tahun 2023 di bangunan Perak Darul Rizwan. Susulan pelarasan tarif elektrik bagi tempoh 1 Januari hingga 30 Jun 2024, kalangan pengguna yang ditemui menyambut baik pengumuman tersebut yang disifatkan adil dan berharap lebih banyak penerangan dijelaskan. Haruslah mengikut arus perdana. Kita perlu gunakan sosial media yang lebih ke arah video seperti TikTok, IG, Reel. Kita perlu gunakan kaedah-kaedah media baru supaya rakyat dapat jelas dan dapat terima apa yang dimaksudkan oleh TMB tentang keadaan penarafan dan juga apa yang dimaksudkan oleh Suruhanjaya Tenaga baru-baru ini. Kita kebanyakannya tak guna elektrik banyak sangat. Mostly benda tu akan efek kepada industri sahaja. So even dekat rumah, dekat office pun kita tak guna banyak kan elektrik itu. So bagi saya benda tu tak terjejas sangat kepada pengguna macam kita macam orang awam. Saya rasa perlu jika kalau boleh Tenaga Nasional Berhad, Suruhanjaya Tenaga ataupun pihak-pihak berkenaan untuk berikan sedikit penerangan lebih lanjut ataupun sedikit infografik yang memberikan lebih banyak penerangan dan mengurangkan kegusaran di kalangan rakyat pada hari ini. Sebagai pengguna domestik, perkara ini tidak perlu dibesarkan kerana harga tarif domestik itu adalah sama seperti apa yang dimaklumkanlah. Harapnya lepas ni informasi itu lebihlah kepada pengguna supaya perkara-perkara atau isu ini tidak lagi diperbesarkan. Di Perlis, sebanyak 199 program jualan rahmah telah dilaksanakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN negeri tersebut. Sehingga kini program tersebut telah memberi manfaat kepada lebih 200,000 rakyat Perlis. Menurut Pengarah Kanan Sektor Perdagangan, Pengedaran dan Perniagaan KPDN, Datuk Rohaizi Bahari, program yang berlangsung setiap minggu di lokasi terpilih itu telah menjadi pilihan utama rakyat untuk mendapatkan barangan keperluan pada harga berpatutan. Maklumat balas yang kita terima sepanjang pelaksanaan tahun pertama PJR bagi tahun ini, kita akan menambah baik lagi lah. Dan sebagaimana kita sedia maklum, bagi tahun 2024 kerajaan telah menambah peruntukan sebanyak 200 juta ringgit dan kita di peringkat KPDN Ibu Pejabat akan meneliti semula dari segi program-program nak dilaksanakan, kekerapan dan juga melibatkan jumlah peruntukan akan bertambahlah secara automatiknya bagi setiap negeri akan bertambahlah. Beliau ditemui media pada pelancaran Karnival Jelajah Jualan Rahmah Kasih Sayang Mai Pakat Mai Perlis serta Moktis Tua Pesta Aiskrim di pekarangan Kompleks Sukan Tuanku Said Putra Kangar. Pengguna perlu membuat aduan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN andai ada peniaga mengenakan syarat untuk pembelian gula di Pulau Pinang. Pengarah KPDN Pulau Pinang S. Jigan berkata peniaga tidak dibenar meletakkan syarat pembelian 1 kilogram gula putih bertapis jernih untuk membeli gula pasir kasar. Jelas beliau tindakan itu merupakan satu bentuk kesalahan dan peniaga yang berbuat demikian boleh dikenakan tindakan bawah Akta Kawalan Bekalan 1961.
perlu beli gula premium itu salah lah. Kita akan ambil tindakan lah. Tapi kalau pengguna sendiri memilih untuk beli gula premium dan kedai itu menjual gula premium, tak menjadi kesalahan lah. Dan setakat sekarang kita tak menerima apa-apa aduan ada kedai yang mensyaratkan pembelian gula premium sebelum beli gula subsidi ni. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Itulah yang dialami oleh bekas pemain bola sepak Kedah era 80 dan 90-an, Abdul Rahman Tasu, 60 tahun, kini menderita akibat angin ahmar sejak 8 tahun lalu. Menurut isterinya Asmanida Ismail, keadaan itu menyebabkan terpaksa menjaga suaminya dengan kos perubatan, makan, minum dan urutan. Abdul Rahman kini berusia 60 tahun sudah mengalami serangan angin ahmar menyebabkan tidak mampu bergerak. Jelas Asmanida, keadaan itu menyebabkan suaminya perlu diberi perhatian sepenuhnya dengan penjagaan dari segi ubatan dan pemakanan. Lepas tu ada orang daripada Thailand, daripada Naratiwat main mengurut di sini. Lepas tu kami pun minta tolong lah. Dia urut tapi dia main sat je, dia balik. Tapi dia main urut sekali je. Dia main terus boleh duduk. Alhamdulillah lah dia boleh duduk. Lepas tu bila kok nak angkat dia pun mana lutut dia boleh tolak sendiri bangun. Kalau tidak kok lah semua angkat, tarik dia tok di tepi katil, angkat dia naik ni nak tolak pergi beli air, nak mandi, nak apa. Bermula dengan membawa kucing jalanan sakit dan terbuang ke tempat kerja untuk dirawat dan dipelihara kira-kira 4 tahun lalu. Usai itu memberikan idea kepada seorang pengusaha pusat pembangunan dan pendidikan Ummah membuka pusat penjagaan kucing jalanan dikenali sebagai Taman Kucing Madad. Laporan Siti Najiha Razak. Melihat banyak kucing terbiar di jalanan memberi ilham kepada Muhammad Yaakob Yusra Muhammad Yusof. Dengan modal RM500,000, beliau membina taman kucing di pusat pengajiannya di Kampung Teluk, Sungai Layar, Sungai Petani, Kedah. Berkeluasan 2,400 kaki persegi, taman kucing ini dilengkapi pelbagai kemudahan seperti bilik rawatan, pembedahan dan kuarantin. Kita ada queue sampai lebih hampir 1,000 ekor yang nak masuk. Daripada situlah saya rasa tak apalah. Kita ada duit sikit waktu tu juga. Kita buat taman ataupun rumah kucing yang lebih kondusif lah untuk kucing-kucing, kerana mereka pun ada hak mereka. Kucing yang diselamatkan dikuarantin terlebih dahulu, manakala yang sakit diasingkan di dalam bilik khas. Setiap kucing juga dijaga rapi dan diberikan suntikan vaksin. Pemeriksaan berjadual turut dilakukan termasuk oleh pegawai Jabatan Veterinar. Selain itu, Taman Kucing Madad mengalu-alukan orang ramai yang berminat mengambil kucing untuk dipelihara. Maka sebab tu daripada pihak tim rumah kucing kita sangat menekankan soal apa SOP yang mereka kena patuhi, baru kita akan benarkan untuk mereka ambil sebagai kucing angkat daripada sinilah. Ada lebih daripada 50 keluarga kucing angkat yang telah sah kita berikan daripada sini, insya-Allah. Taman Kucing Madad juga dijadikan pusat pembelajaran untuk orang ramai mengetahui tentang kepelbagaian kucing dan penjagaan haiwan itu. Kehadiran kucing yang unik dan beraneka ragam turut menjadi daya penarik. Saya minat kucing ni, saya rasa satu usaha yang sangat baik, usaha murni. Di samping kita nak selamatkan kucing-kucing jalanan tu, kita nak jaga dia, dan orang yang minat kucing ni boleh datang tengok. Orang kata rumah kucing ni dah macam satu kelainan lah kan. Tempat-tempat macam cuti persekolahan ni ada juga lah tempat untuk masyarakat untuk menghala membawa anak-anak beriadah bercuti, masa cuti sekolah ni ada tempat lah juga kan. Rumah Kucing Madad menjadi pelabuhan kasih sayang bagi kucing-kucing yang mencari tempat untuk dipanggil rumah. Bersama kita membina sebuah masyarakat yang lebih penyayang terhadap hidupan lain yang kurang bernasib baik. Laporan Siti Najiha Razak untuk RTM.
Lebih 1,500 aduan diterima pihak berkuasa tempatan PBT di Ipoh Perak berkenaan isu anjing dalam distres sepanjang tahun ini. Aduan yang diterima melibatkan kerisauan penduduk terhadap haiwan itu yang mampu menyumbang kepada masalah kesihatan, keselamatan dan ketenteraman awam, khususnya di penempatan penduduk. Ikuti laporan wartawan Amirul Ashraf Sainun. Dah kena ambil tindakan, dan saya lihat kebanyakan anjing yang terbiar ni dah mula, bila kita tak bagi makan, dah mula gigit pula kepada anak-anak kita, jadi ancaman daripada kita. Kalau tak dijaga, mungkin banyak yang akan mengganggu kepada imej lah, mungkin kebersihan, mungkin kalau ada yang bawa penyakit tu pun akan membahayakan orang sekeliling lah. Kerisauan penduduk menyaksikan mereka mengambil keputusan melaporkan perkara tersebut kepada pihak berwajib. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Bahrain berkata, terdapat banyak kesan buruk akan berlaku sekiranya haiwan tersebut dibiarkan berkeliaran di jalanan. Dia kesan dia tu, dia boleh bawa penyakit. Dia bawa penyakit. Pasal dia ni ada masalah penyakit juga. Dan juga kita kena faham dia ada pro and cons. Bagi persatuan yang pencinta anjing, dia nak jaga. Tapi bagi orang yang ni, yang kontra ni, dia mahu kita ambil tindakan yang lebih tegas. Jadi ni kita kena ambil balance, keseimbangan. Bukan. Jelas beliau pihaknya turut bekerjasama dengan badan bukan kerajaan NGO dalam memastikan populasi haiwan itu dikawal. MBI menerusi unit kawalan anjing dalam distres digerakkan bagi menyelesaikan masalah tersebut. Operasi sering dilakukan di kawasan perumahan sekitar Ipoh hasil aduan penduduk sekitar. Pengarah Penguatkuasaan Majlis Bandaraya Ipoh Ahmad Zayadi Sudin berkata, pelbagai peralatan digunakan bagi memudahkan operasi. Cara kita tangkap ni kita ada beberapa kaedah lah. Satu, kita guna gelung penjerut, penyauk, perangkap lah sangkar. Kaedah ni yang kita gunalah, yang diterima pakai dan yang diarahkan oleh Kementerian Perumahan dan Tempatan lah, pada tahun 2014 diarahkan. Dia bagi dalam bentuk SOP lah. Jadi kaedah ini yang kita gunakan untuk tangkap anjing di tempat-tempat awam. Jadi kaedah ni pada kita memanglah peringkat awal tu agak ada kesukaran. Tetapi bila dah lama kebiasaan menggunakan alat ini, dah memudah kepada kita lah. Tahun ini sebanyak 1,300 anjing dalam distres telah ditangkap dengan 364 daripadanya telah diserahkan kepada pihak NGO. Sementara itu, 161 dituntut kembali oleh pemilik, manakala 826 dilepaskan di tapak pelupusan sisa pepejal anjing di Papan Batu Gajah. Baik, saya kini berada di tempat pelupusan sampah di Papan untuk proses terakhir pembuangan anjing jalanan yang telah ditangkap oleh pihak MBI. Baik, setelah ditangkap, anjing ini telah ditahan di dalam sangkar dan dibiarkan selama 3 hari untuk proses tuntutan. Jika tiada tuntutan dibuat, anjing ini akan dilepaskan di sini untuk pembebasan. Dalam pada itu, Pusat Pelupusan Anjing di Batu Gajah telah menempatkan sebanyak lebih 500 anjing dalam distres dan kos pengurusan haiwan itu bernilai RM200 seekor. Isu ini juga mendapat perhatian Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sandra Ng Shai Ching. Yang pertamanya kesedaran kalau pada peringkat pemilik anjing tu mungkin masih kurang yang menjalankan pemandulan pada anjing yang dipelihara. Jadi apabila anjing beranak, mereka ambil tindakan untuk buang begitu sahaja, dan juga sikap kurang tanggungjawab. Mereka tidak memastikan anjing yang mereka tidak. Baik, saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Nurul Zahira Razim, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.